Salam sejahtera saya ucapkan kepada pengajar subjek KPPS 2213 Puan Nadia. Saya Sharon Anaklin bernombor matrik BPPKP 20190129 dari DK35. Pada hari ini saya ingin menyampaikan topik pengenalan dan terminologi sisa pepecah. Pengurusan sisa pepecah di Malaysia mempunyai fasa yang berlainan dalam sistem penguatkuasaannya. Proses pembangunan yang pesat telah membawa impak kepada pengurusan sisa pepecah. Keadaan ini telah membebankan sebahagian besar PBT dan meningkatkan kos kutipan dan pembinaan fasiliti untuk merawat dan melupuskan sisa pepecah. Bagi hierarki pengurusan sisa pepecah. Hierarki pengurusan sisa pepecah adalah pengurangan, guna semula, kita semula, rawatan, perantaraan dan pengurusan. Pada suatu ketika dahulu, pada masa kini, pengurangan adalah sedikit. Hal-hal tersebut merupakan seperti piramid dan kita ingin mengubahnya pada masa hadapan dengan mengamalkan piramid yang terbalik seperti ini. Okey. Yang kedua adalah elemen di dalam pengurusan sisa pepecah. 6 elemen di dalam pengurusan sisa pepecah iaitu penjanaan sisa, pensetoran kutipan, perpindahan, pengangkutan dan pengangkutan sisa pepecah, pemprosesan dan guna semula sisa pepecah, dan yang terakhir sekali, pelupusan akhir sisa pepecah. Okey. Terdapat 5 kelas sisa pepecah iaitu yang pertama, refuse. Refuse adalah semua bahan buangan. Semua bahan buangan termasuklah bahan pepecah, kering dan tidak mengalir. Ianya meliputi sebahagian daripada garbage dan soil. Garbage, soil, ash, rubbish dan sisa industri. Yang kedua adalah garbage. Garbage ialah sisa yang wujud daripada sayur-sayuran, makanan, buah-buahan, sisa ternakan, termasuklah bekas bungkusan. Sisa ini selalunya mengeluarkan bau yang tidak nyaman ataupun bau yang berbau busuk dan mudah mereput. Yang ketiga dalam kelas sisa makanan ialah suir. Suir merupakan garbage yang berasal daripada sumber makanan ternakan. Contohnya seperti makanan dari ladang penternakan lembu dan lain-lain. Yang keempat dalam kelas sisa makanan ialah rubbish. Rubbish ialah sisa yang tidak mengeluarkan bau ataupun sisa yang tidak bau busuk seperti sisa tumbuhan. Kayu, kertas dan rubbish juga sisa yang mudah terbakar ataupun sisa tidak mudah terbakar. Yang terakhir bagi kelas sisa pepecah ialah trash. Trash ialah sisa yang tidak bernilai atau objek yang tidak berharga, sama ada refuse ataupun rubbish. Terdapat 8 jenis sisa pepecah terkawal. Yang pertama, sisa pepecah komersial. Sisa pepecah komersial ialah apa-apa jenis sisa yang dihasilkan daripada aktiviti komersial. Contohnya, kertas, kayu, plastik, cardboard dan lain-lain. Yang kedua adalah sisa pepecah pembinaan. Yang ini adalah sisa pepecah yang dihasilkan daripada apa-apa aktiviti pembinaan dan perobohan seperti konkrit, besi dan yang sama dengannya. Yang ketiga adalah sisa pepecah isi rumah. Sisa pepecah ini adalah apa-apa sisa yang dihasilkan daripada isi rumah ataupun premis yang dihuni seperti rumah kediaman ataupun sisa
taman. Contohnya seperti apa-apa barang yang kita buang dari rumah kita, itu merupakan sisa pepecah isi rumah. Okey, yang keempat pula, sisa pepecah perindustrian. Sisa pepecah ini adalah apa-apa sisa pepecah yang dihasilkan oleh apa-apa aktiviti perindustrian. Contohnya daripada proses penghilangan, tidak termasuk sisa-sisa khas. Sisa-sisa khas ini termasuklah barang buangan seperti najis, air, ataupun sisa kimia. Itu adalah merupakan sisa-sisa khas. Yang kelima adalah sisa pepecah keinstitusian. Ini merupakan sisa pepecah yang dihasilkan daripada aktiviti harian institusi. Tidak termasuk sisa pepecah khas memerlukan cara pelupusan yang berasingan. Yang keenam, sisa pepecah import. Yang ketujuh, sisa pepecah awam. Sisa pepecah awam ini merupakan sisa pepecah yang dihasilkan daripada mana-mana tempat awam. Contohnya, taman, tempat rekreasi, pantai, itu merupakan sisa pepecah awam. Sisa pepecah yang ke-8 dan yang terakhir bagi sisa pepecah yang terkawal ialah sisa pepecah yang ditetapkan dari semasa ke semasa. Time and motion study. Ini merupakan satu prosedur pengumpulan dan penganalisaan data yang diperolehi dari kerja-kerja yang dibuat secara sistematik. Kajian masa pergerakan sistem ini adalah penting untuk memantau pekerjaan kerja, perjalanan kerja-kerja, pengurusan sisa pepecah dan mendapatkan masalah dan mengemukakan cadangan untuk mengatasinya. Yang terakhir daripada saya pada hari ini adalah mengenai air kuras ataupun dikenali sebagai licin. Licin adalah terbentuk daripada air hujan yang terkumpul ataupun bertakung dalam tambak, air, tanah, kolam dan lagun. Air ini akan bergabung ataupun bersentuhan dengan apa-apa bahan yang berada di dalam tempat pembuangan sampah dalam tempoh masa yang panjang dan menguraskan sebahagian daripada bahan kimia dan biokimianya. Jika tampak pelupusan sampah tidak dikawal ataupun dikendali dengan baik ataupun digunakan dengan cara tidak baik, seperti tiada benda yang dibuang di situ ataupun terlalu banyak sampah disimpan di dalam tapak pelupusan sampah tersebut, maka licin akan terhasil dan menyebabkan pelbagai pencemaran. Contohnya pencemaran air dan air bawah tanah. Hal ini akan mengakibatkan sumber air di kawasan tersebut tidak selamat untuk diguna oleh pengguna yang berdekatan dan juga menghasilkan bau. Itu akan menyebabkan pencemaran bau yang dahsyat bagi penduduk yang berdekatan. Pengenalan dan terminologi sisa pepecah ini lebih banyak menceritakan kita pasal pelupusan sampah ataupun pelupusan sisa pepecah di negara kita. Kerjasama di antara semua pihak adalah amat penting bagi mewujudkan pengurusan sisa pepecah yang dapat dikawal dengan baik di negara kita. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton.